Nasi lemak merupakan makanan tradisi Melayu Malaysia. Selain Malaysia, nasi lemak biasanya boleh ditemui di Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Nasi lemak lazim disebut demikian di Semenanjung Melayu dan pantai timur Sumatera. Sementara di Jakarta, hidangan yang mirip nasi lemak dikenali dengan nasi uduk. Sedangkan di Jawa Tengah dengan nama nasi liwet dan di Aceh dikenali sebagai nasi gurih. Seterusnya, terdapat sebuah kisah yang telah menjadi sejarah kewujudan nasi lemak, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, tinggallah Mak Kuntum bersama anaknya yang bernama Seri. Pada suatu hari, timbul rasa jemu dalam sanubari Seri kerana memasak nasi dengan cara yang sama. Begitu juga dengan lauk, Seri telah muak dengan menu masakan yang sama. Pada awalnya, Seri memasukkan sedikit lengkuas ke dalam nasi yang dimasak dan mencampurkan sehelai daun pandan untuk menyerikan lagi nasi tersebut. Pada waktu tengah hari, Mak Kuntum pun pulang ke rumah. Kemudian, Seri menghidangkan nasi ciptaannya itu. Mak Kuntum terkejut melihatkan nasi yang tidak pernah dilihat sepanjang hayatnya. "Apa kau masak ni, Seri?" "Nasi le, Mak," jawab Seri. Mak Kuntum berulang kali bertanyakan kepada Seri dan Seri tetap berkata, "Nasi le, Mak." Semenjak hari itu, nasi tersebut dikenali sebagai nasi lemak. Berikut resepi untuk membuat nasi lemak. Bahan untuk nasi lemak: 2 cawan beras, 3 biji bawang besar dihiris, 2 inci halia, 1 cawan santan pekat, daun pandan, garam dan 1 cawan air. Bahan untuk sambal pula: 3 biji bawang besar dihiris, 2 ulas bawang putih, 4 sudu besar pes cili, 2 sudu besar air asam jawa, 2 biji bawang besar, garam secukupnya, gula secukupnya dan minyak secukupnya. Bahan-bahan lain yang diperlukan: 1 mangkuk kacang tanah, 1 mangkuk ikan bilis dan 3 biji telur. Cara-caranya untuk menyediakan nasi lemak: mula-mula masukkan beras, bawang besar, halia, daun pandan, santan, air dan garam ke dalam periuk. Kacau rata. Sukatan air dan santan hendaklah sama banyak dengan beras. Masak lebih kurang 20 minit atau sehingga nasi masak. Untuk menyediakan sambal, masukkan bawang besar, bawang putih, halia dan sedikit air ke dalam mesin pengisar. Kisar sehingga halus. Kemudian panaskan sedikit minyak dan tumis hingga naik bau. Masukkan pes cili dan tumis lagi sehingga garing. Setelah itu, masukkan air asam jawa, gula, garam, dan bawang yang telah dihiris. Masak sehingga bawang layu. Selepas itu, gorengkan ikan bilis
dan kacang tanah sehingga garing. Angkat dan toskan minyaknya. Akhir sekali rebus telur sehingga masak. Dan nasi lemak sedia untuk dihidang bersama telur rebus, kacang tanah, ikan bilis goreng dan sambal tumis. Tambahkan timun jika mahu. Selamat mencuba! Nasi lemak buatan desa, biji selasih dibuat Bandung. Sambal tumisnya secukup rasa, menambat selera, tidak keunikan, kelebihan dan keistimewaan nasi lemak. Yang pertama, nasi lemak boleh didapati pada bila-bila masa dan di mana jua di negara Malaysia. Yang kedua, pada bulan Mac tahun 2016, nasi lemak disebut sebagai salah satu daripada 10 makanan sarapan antarabangsa yang sihat oleh majalah Time. Yang ketiga, nasi lemak masih menjadi menu yang popular juga tarikan masyarakat pada masa kini. Hai, hamba pernah tak terfikir kenapa ada sesetengah orang ni dia tak makan nasi lemak, padahal nasi lemak tu punyalah sedap kan. Okey, jadi saya akan menerangkan ataupun kongsikan dengan hampa semua pasal apa ada orang yang tak makan nasi lemak. Okey, yang pertama, mungkin masa makan nasi lemak tu tidak sesuai dengan seseorang itu. Contohnya, nasi lemak ni kita makan ataupun kita ambil pada waktu pagi. Jadi mungkin ada sesetengah orang tu dia tak sempat nak makan waktu pagi tu, ataupun dia bekerja kena masuk kerja awal. Seterusnya nak makan pula tengah hari. Takkanlah orang makan nasi lemak tengah hari kan. Boleh makan tapi macam tak sesuai lah kan. Seterusnya nak makan waktu malam pula. Malam tu kalau orang yang jaga badan ni bukannya dia nak makan sangat malam kan. Lagipun nasi lemak tu pula makanan yang berat. Jadi mungkin itu antara faktor sebab apa ada orang yang tak makan nasi lemak. Okey, yang kedua pula, nasi lemak ni kalau kita masak je, kita campurkan dengan santan kan. Campurkan dengan santan, lepas tu ada lagi rempah lain kan. Herba-herba lain lagi. Contohnya kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga. Jadi mungkin campuran bahan-bahan ni semua tidak disukai oleh sesetengah orang tu. Contohnya ialah kan, herba ni bila kita campur, kita masak, dia akan keluar satu aroma. Mungkin aroma itulah yang tidak disenangi oleh sesetengah orang. Khususnya campuran santan dengan beras tu pula akan menaikkan satu rasa yang mungkin tidak digemari oleh sesetengah orang. Seterusnya, kenapa ataupun faktor kenapa ada orang yang tidak gemar ataupun tidak suka akan nasi lemak ini, kerana mereka ini mempunyai masalah kesihatan seperti sakit jantung dan darah tinggi. Jika mereka ini mengikut nasihat doktor, mereka akan mengurangkan ataupun tidak ambil langsung nasi lemak ini, kerana nasi lemak mempunyai kadar kolesterol yang tinggi. Jadi boleh menjejaskan lagi kesihatan pesakit-pesakit ini. Melalui pelaksanaan video, kami dapat mengenali asal-usul nasi lemak yang sentiasa kekal sebagai makanan yang popular bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara Asia dan negara yang lain di peringkat global. Seterusnya, kami juga mengenali keunikan dan kelebihan nasi lemak dan mengetahui bahawa ia menjadi kegemaran ramai yang mampu juga menarik perhatian dan menjadi tarikan pelancong asing.
Selain itu, yang paling membanggakan ialah sebenarnya nasi lemak merupakan salah satu lambang keunikan atau ikon yang popular yang patut kita hargai dan mengekalkan pengamalan tradisi nasi lemak ini.